الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
رسولك النبي الأمي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada di dalam majlis ilmu dalam kita mengikuti pengajian daripada kitab Fiqhul Ibadat dan mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala beserta dengan kita akan membaca Maulid Ad-Dibai. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pelajaran semalam kita telah bicarakan daripada rukun wuduk yang kelima. Kita dah kata rukun wuduk ada 6 perkara. 6 perkara pertama niat, keduanya membasuh muka, ketiganya membasuh tangan sampai ke siku, keempatnya ialah kita menyapu kepala, dan yang kelimanya ialah kita membasuh kaki sampai ke buku lali. Dan dalam kita membicarakan membasuh kaki sampai buku lali, kita kenalah pastikan setiap daripada hujung jari kaki kita sampai kepada buku lali itu semuanya dibasahi oleh air. Terutama lagi di bawah buku lali yang mana ada kelekuk ke dalam, maka itu pastikan air itu sampai ke situ, kerana ada yang tak perasan dibasuh kaki di bawah kepala paip, dia gelik-gelik dia, tapi yang kat belakang ni sikit dia tak nampak. Jadi dengan itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawailul lil aqab minan nar. Neraka wil bagi tumit-tumit dari api neraka. Neraka wil tu kenapa? Kerana tak dibasahkan di belakang tumit dia itu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam sunat-sunat kita membasuh kaki itu kita dah sebutkan bahawa kita mulakan daripada jari sampailah kepada buku lali. Kalau dia terbalik pada buku lali sampai ke jari tak ada apa-apa, tapi yang sunatnya pada jari sampai ke buku lali. Dan sunat kanankan dulu kemudian baru kiri. Dan sunat 3 kali kanan, 3 kali kiri. Dan sunat pula kita mencelah-celahkan jari-jari kita tu dengan anak jari tangan kiri. Jadi untuk kaki kanan pun kita pakai anak jari tangan kiri, kita celah-celahkan dia. Dan untuk kaki kiri pun kita menggunakan anak jari tangan kiri juga untuk mencelah-celahkan dia. Maksud celah-celahkan tu, kita memasukkan anak jari ni, kita celahkan dia. Kalau sekiranya kita tak pakai anak jari, kita pakai mana-mana jari, okey, dapat juga pahala sunat mencelah-celahkannya, tapi tidaklah sempurna pahala sunat tu. Dan di sini mencelah-celahkan jari antara jari kaki itu, dia ada hukum wajib dan ada hukum sunat. Sunatnya kalau jari-jari kaki kita tu renggang, jadi tanpa dicelah-celahi pun air pun boleh masuk. Tetapi kalau sekiranya kerana kita selalu memakai kasut, kerana kita bekerja, kita ke pejabat, jadi jari-jari kita tu sudah menjadi rapat. Rapat ni sehingga kan kalau sekiranya tuang air saja ke atas dia air tu tak akan tembus di celah-celah dia sebab dia rapat. Jadi oleh kerana itu adalah menjadi wajib kita mencelah-celahkan dia. Kita bukakan jari itu supaya air itu masuk antara jari-jari kita. Jadi kalau sekiranya kita letakkan kaki kita di bawah paip, tapi jari-jari kita rapat, kita gelik-gelikkan dia, tapi air tak masuk kat celah-celah dia ni, maka tak sah dia punya cuci kaki, dan tak sah wuduk dia, dan tak sah solatnya. Jadi kita kena waspadalah ya, bagi kaum lelaki baik atau perempuan, bila membasuh kaki tu pastikan dia punya jari-jari kaki tu dicelahi, ataupun kita kata dipastikan masuk air dalamnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah kita dalam membicarakan basuh kaki, kita basuh kaki kanan tu dengan doa, basuh kaki kiri dengan doa ya. Itu yang telah kita sebutkan. Dan lepas daripada kita berwuduk, kita berdoa, doa depan wuduk menghadap ke arah kiblat, sunat menghadap arah kiblat. Kalau tak menghadap arah kiblat, taklah dosa, tapi taklah dapat pahala sunatnya. Lepas berwuduk, kita dah keluar pada toilet kita menghadap kiblat, kita pun doa ya. Doa yang telah kita baca selalu tu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa bila dibaca oleh orang yang lepas wuduk, doa tu naik sampai melepasi langit ke-7 dan distamkan dia, disimpan di sisi Allah. Maksud distamkan dia dan dimasuk deposit box lah, simpan untuk kita punya ganjaran kita di yaumul qiyamah. Itu kelebihannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, bila dia mendengarkan kata-kata itu, tak pernah dia meninggalkan doa selepas wuduk. Kita pun amalkan. Dan kita dah sebut lepas wuduk, bagusnya kita baca ayatul kursi sekali. Dan kemudian kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis 3 kali. Kalau kita baca sekali inna anzalna, dapat pahala kita nanti termasuk golongan orang-orang yang siddiqin. Kalau kita baca 2 kali, kita akan dapat pahala sepertilah kita termasuk golongan para syuhada. Dan kalau kita baca 3 kali, kita dapat pahala seperti kita termasuk dibangkitkan bersama golongan para nabiyin. Masya Allah, nabi-nabi. Itu baguslah ya. Dan kita baca qul huwallahu sekali. Alhamdulillah. Dan setelah kita berwuduk, sembahyang sunat wuduk seperti yang disebutkan. Dan petang ini kita menyambung di muka surat 183. Ya, mari sama-sama kita membacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan sekalian para tabi'in, para alim-alim ulama yang salihin, khususnya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga para sekalian ulama-ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita, dan khususnya kepada
Tuan Guru kita, pengarang kitab ini, iaitu Al-Sayyid Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada gurunya iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua-dua guru kita yang masih hidup itu, yang bermukim di kota Madinah Munawwarah saat ini, dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, ditinggikan darjat mereka, dilindungi daripada segala musibah bala bencana, dan semua guru-guru kita sehinggalah kepada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tinggikan darjat mereka dan dilimpahkan barakah dan rahmat pada roh mereka, dan supaya semua ilmu mereka itu diberkatkan kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ala hazinatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada petang ini kita sambung di muka surat 183, rukun yang ke-6. Rukun itu mesti buat, ya. Jadi apa dia rukun wuduk? 6 perkara. Jadi ini yang terakhir. Rukun yang ke-6, tertib pada semua basuhan. Yang dimaksud dengan tertib adalah membasuh seluruh anggota wuduk sesuai dengan urutannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita dalam berwuduk, wajib dan menjadi rukun tertib. Tertib tu seperti mana dalam Al-Quran mengatakan, fawsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aydiyakum, cuci tangan kamu, wa amsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu, waqsilu arjulakum, dan basuh kaki kamu. Jadi maknanya 4 perkara ini mesti tersusun. Niat beserta dengan cuci muka, itu beserta sama-sama. Dan ketiganya ialah kita membasuh tangan, kemudian keempat basuh kepala, sapu kepala, yang kelima basuh kaki. Baiklah, kalaulah ada orang dia menyalahi tertib, tak sah jawapan dia. Umpamanya dia mula dengan basuh tangan, patut basuh muka dulu, tapi dia basuh tangan dulu. Dia basuh tangan, dia sapu kepala, Allah terlupa basuh muka. Jawapannya, mula balik, tak sah. Dia basuh muka dulu. Niat dengan basuh muka beserta. Kalaulah sekiranya dia basuh muka, dia dah basuh tangan, kemudian lepas tu dia basuh kaki, dia terlupa nak sapu kepala, habis macam mana? Jadi dia dah basuh muka tu dah betul, kemudian basuh tangan dah betul, tapi patut lepas tu sapu kepala, tapi dia cuci kaki. Jawapannya, kaki dia tu tak sah. Sapu kepala, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dah betul lah. Niat, cuci muka, cuci tangan dah betul, tapi sapu kepala terlepas. Sapu kepala, dah sapu kepala, barulah cuci kaki, dan itulah dia tertib. Jadi itulah dia tertib, tuan-tuan, merupakan daripada wajib dalam berwuduk, ya. Berkata tuan pengarang kita, rukun-rukun wuduk di atas telah dijelaskan oleh Al-Imam bin Ruslan. Itu seorang ulama yang hebat, ya, yang membuat syair. Dalam pelajaran fikih dia buat syair. Itu syair tu kita skip ajalah, ya, kita tinggalkan dengan dia punya maknanya. Faedah yang pertama, tertib merupakan rukun dalam melakukan ibadat wuduk, kecuali pada 3 masalah. Maka sah wuduk tanpa tertib. Ada juga sah wuduk tanpa tertib, tapi pada 3 masalah saja. Jadi kalau sekira pada hukum umum, tertib wajib, rukun, tak buat tak sah, mesti ikut susunan dia. Sekarang ada 3 masalah yang diberi kecualian. Pertama, jika berwuduk dengan cara menyelam ke dalam air. Ini kita pergi mandi laut ataupun mandi dalam kolam renang. Kita pun nak berwuduk, kita masuk dalam air tu, tenggelamkan diri kita sekira-kira. Kalaulah kita berwuduk, cuci muka, cuci tangan kan, dalam tak sampai 20 second, tak sampai 15 second boleh selesai. Maka dengan itu kita duduk diam saja dalam air 15 second dengan niat aku berwuduk, maka kita pun keluar, dah selesai wuduk. Kau tak tertib ke? Aku dah kira-kira kalau aku cuci muka, cuci tangan sempat tu 15 minit. Maka dia tak diperlukan tertib dengan perbuatan, tapi tertib dengan niat. Itu tuan-tuan, ya. Itu
dia menenggelamkan atau dia tenggelamkan diri dia dalam air yang menutup sampai kepada paras kepala. Sebab kepala ni wajib kita sapu kan, sampai menutup ke paras kepala. Kalau dia tenggelam sampai setengah saja, ini paras kepala tak basah, maka macam mana nak sapu, tak sah. Jadi itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua yang tak diwajibkan tertib. Jika seseorang yang dalam keadaan janabah tu maknanya hadas besar lah, mencuci seluruh anggota tubuhnya kecuali anggota wuduk kemudian berhadas, maka boleh baginya untuk mencuci anggota wuduk tanpa tertib. Di sini ada perkara yang perlu kita tandakan sedikit ya. Jadi saya baca, jika seseorang yang dalam keadaan janabah tu hadas besar, mencuci seluruh anggota. Jadi orang yang hadas besar tu wajib apa? Wajib mandi. Jadi mandilah, dia cuci seluruh badan dia lah, dia mandi. Kemudian perkataan kecuali ni kita open bracket ya. Kecuali anggota wuduk kemudian berhadas, kita close bracket. Jadi perkataan kecuali anggota wuduk kemudian berhadas, ini in bracket. Maksud in bracket ni tak baca pun tak apa. Sebab kalau kita baca kadang-kadang kita keliru pula. Tak baca pun tak apa. Maka boleh baginya untuk mencuci anggota wuduk tanpa tertib. Jadi saya ulangkan dengan cara yang betul tanpa menyebutkan in bracket ya. Jika seseorang yang dalam keadaan janabah, iaitu berhadas besar, mencuci seluruh anggota tubuhnya kerana mandi hadas besar kan, maka boleh baginya untuk mencuci anggota wuduk tanpa tertib. Nah, sekarang kita nak tanya, mencuci anggota wuduk 4, muka, tangan, kepala, kaki. Anggota yang wajib dibasuh dan dibasahkan dalam mandi hadas besar mana? Seluruhnya, daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi maknanya bila kita mandi hadas besar, sudah termasuk 4 anggota wuduk, iaitu anggota wuduk yang kita sebut tadi, iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau seseorang tu mandi hadas besar, sudah tentulah, garantilah dia pun membasuh muka, tangan. Kalau tidak, tak sah mandi hadas besar. Perempuan baru habis haid, ataupun lelaki atau perempuan yang dalam junub, ya, dia nak mandi, dan dia, aku mandi hadas besar kerana Allah, atas seluruh badanku kerana Allah. Habis semua, kepala dia, kaki, tangan semua. Ada tak ikut tertib wuduk? Tak ikut. Kadang dia cuci tangan, kadang dia cuci kaki dulu, kemudian cuci muka. Tak apalah. Yang penting hadas besar itu meratai air atas seluruh badan kita. Jadi kalau sudah ujung rambut sampai ujung kaki semua dah basah, nah, kita dah selesai pada hadas besar. Ustaz, nak saya ambil wuduk lagi? Jawapannya tak. Habis saya ada wuduk tak? Yes, awak sudah ada wuduk. Saya tak niat ambil wuduk. Awak niat mandi hadas besar tu, itu sudah inklusif termasuk dalam hadas kecil. Kenapa? Sebab bila hadas besar, semua segala yang kecil kat bawahnya semua disapu habis. Macam sungai. Kalau sungai itu dia boleh air tu boleh tolak batu besar, batu-batu kecil semua terikut sekali sama. Itu maksudnya. Jadi apabila seseorang sudah mandi hadas besar, dengan sendirinya otomatik dia sudah dapat bersih dari hadas kecil. Artinya dia sudah berwuduk. Ustaz, saya tak niat wuduk tau, saya tak ikut tertib tau, tak cuci muka dulu, saya cuci tangan juga. Tak apa. Itulah disebutkan di sini, iaitu masalah yang dikecualikan tertib, iaitu orang yang mandi hadas besar. Pertama, orang yang selam dalam air dan duduk sekira-sekira, dikena duduk juga. Sekira-kira kalau dia ambil wuduk cuci, dia perlu 15 minit, dia mesti ada dalam, bukan 15 minit meninggal lah, 15 second. Sekira-kira 15 second, dah. Jadi itu sudah sah. Kalau dia masuk, dia keluar saja, tapi tak cukup masa kalau orang nak berwuduk dalam air itu, tak kira sah wuduk dia. Itulah ditentuan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang dikecualikan daripada tertib ialah jika dipaksa untuk berwuduk tanpa tertib. Dipaksa. Dia acukan pistol. Kau ambil wuduk, cuci kaki dulu. Lepas tu cuci tangan. Lepas tu cuci muka. Ni terbalik. Kau tak ikut cakap, aku tembak. Alamak. Ini terpaksa kita ikut. Itu perkara darurat yang terpaksa. Jadi terpaksa sah wuduknya dan dia boleh salat. Sebab dalam masalah tertib ni ada mazhab yang tak mewajibkan tertib. Seperti mazhab Hanafi, dia tak mewajibkan tertib. Jadi bolehlah kita bertaklid kepada mazhab Hanafi pada saat yang tersebut. Faedah yang kedua, perkara-perkara yang disunatkan untuk berwuduk terdapat 78 masalah. Masya Allah. Banyak. Jadi perkara-perkara yang sunat kita dalam wuduk. Apa dia? Pertama, setelah selesai melakukan hijamah, iaitu kita mengeluarkan darah, iaitu kita katakan berbekam, ya. Kedua, kerana keluarnya darah dari hidung, ini sunat ambil wuduk. Ketiga, kerana mengantuk, ambil wuduk. Ya, kita ni lepas main subuh, kita nak wirid-wirid, mengantuk. Nak sembahyang tahajud, tengah-tengah sembahyang tahajud, mengantuk. Pergi ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk, ambilkan air, siapkan air 1 botol, ambil air, mengantuk, ambil air, tuangkan kat muka dia. Supaya jangan dia buat excuse ngantuk. Jangan, lawankan dia. Yang keempat, jika tidur dalam posisi duduk. Dalam bab perkara yang membatalkan wuduk, tidak batal wuduk kalau kita tidur dalam keadaan duduk. Duduk yang tetap dia punggung dia. Itu nanti dalam babnya kita akan bicara. Tapi sunatlah, ya, kita ambil wuduk. Sunat. Dan yang kelima, jika muntah. Kalau muntah, sunat ambil wuduk. Yang keenam, tertawa sampai terbahak-bahak. Kalau macam tu, pergi ambil wuduk. Kenapa Ustaz? Sebab ketawa terbahak-bahak tu setan. Sebab tu kalau kita nak ketawa ni, kita kena kontrol. Kalau kelakar sangat, lucu sangat lah, ya, kita tutup mulut kita. Jangan keluar suara kuat-kuat. Dan kalau sekiranya tak boleh nak tahan, kita tengokkan 2 ibu jari kita. Ibu jari kita ni, kita tengok kita selawat. Nanti dia dengan sendiri dia hilang. Itu antara hikmahnya, ya. Jadi kalau sekiranya kita tertawa terbahak-bahak, pergi ambil wuduk lagi lah. Wuduk tak batal, tapi cuma pergi ambil wuduk. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau ketawa terbahak-bahak dalam salat, batal wuduk. Jadi meraihkan pendapat Imam Hanafi itu, kita pergi ambil wuduk. Yang ketujuh, makan makanan dimasak oleh api. Dalam mazhab Hambali, kalau kita dari wuduk, makan makanan dimasak api seperti daging panggang, ayam panggang, maka itu batal wuduk. Jadi meraihkan pendapat imam yang lain, kita ambil wuduk. Mazhab Syafi'i tak batal. Yang ke-8, makan daging unta. Dalam mazhab Hambali, makan daging unta batal wuduk. Jadi kita raihkannya. Yang ke-9, jika ragu apakah batal wuduknya. Ini was-was, batal ke tidak. Dalam pelajaran kita lepas, kita dah sebutkan, Nabi kata, selagi kau tak dengar suara, selagi kau tak cium bau, tak payah keluar masjid. Maknanya duduk lagi ke masjid, maknanya wuduk kau masih ada. Itu nak bagi kita yakin. Tapi kalau kita dah was-was, lagi baik ambil wuduk lah. Ambil wuduk tu sunat. Ini sunat lah, sunat-sunat yang untuk kita wuduk. Maka disunatkan wuduk pada 9 masalah di atas kerana sebahagian ulama berpendapat hal-hal tersebut dapat batalkan wuduk. Dan sedangkan menurut pendapat kuat mazhab Syafi'i tidak batal wuduk. Jadi 9 masalah tu yang ada ulama kita batal sebagaimana kita dah sebut tadi. Tapi mazhab Syafi'i memang tak batal lah. Tapi meraihkan pendapat yang lain, kita sunat ambil wuduk. Dan ke-10 sunat ambil wuduk bila kita ghibah. Ghibah tu apa? Kita mengumpat. Yang ke-11 namimah, mengadu domba, bawa cerita kepada orang, bawa fitnah. Yang ke-12 bila cakap bohong. Bila kita ambil wuduk ni semua, dicucilah dosa-dosa kita ni semua. Yang ke-13 kita mencaci maki, bergaduh, maki hamun. Ni. Yang ke-14 ketika marah. Marah, bila kita marah tu setan. Jadi Nabi kata bila kita marah, hendaklah kita berwuduk. Sebab setan dibuat pada api, kena air dia padam. Ustaz, saya nak ambil wuduk pun masih lagi rasa marah lagi. Kalau masih lagi marah lagi, kau pergi mandi. Buka paip mandi, hujan. Habis asap keluar. Ustaz, saya rasa marah lagi. Kau marah lagi, kau pergi terjun dalam swimming pool. Keluar asap, alamak, berbuih-buih. Tu setan semua keluar lah.
Maaf tuan-tuan, kita cakap je lah. Tapi cukuplah, wuduk pun dah cukup dah tu ya. Sunatnya berwuduk lah kalau dia marah-marah tu. Yang ke-15, ketika akan tidur. Sebelum tidur ambil wuduk. Jadi kita tidur dalam wuduk. Mati orang dalam tidur dalam wuduk ialah mati syahid. Itu kelebihannya. Yang ke-16, tatkala akan baca Quran atau hadis atau zikir. Kita nak baca zikir, nak baca selawat, nak baca hadis, ya, nak baca Quran. Sunat kita berwuduk, ya, jaga wuduk kita. Ini kita belajar ni. Kita belajar ni bagus, sunatnya kita dalam wuduk juga, ya. Dalam keadaan bersuci. Yang ke-17, ketika akan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid tu sunat wuduk. Kalau duduk dalam masjid niat i'tikaf tapi tak ada wuduk, tak ada pahala pada sisi pendapat sebahagian ulama. Jadi kita nak duduk dalam wuduk, nak dapat pahala, nak wuduk dalam masjid, nak niat i'tikaf, ambil wuduk, ya. Dan yang ke-18, ketika akan belajar ilmu syariat, macam kita sekarang ni, ya. Yang ke-19, ketika akan ziarah ke makam para wali, para nabi, kita biar ada wuduk, ya. Ini sunat lah, taklah, bukanlah mana haram kalau tak ada wuduk, tapi sunat kita dalam wuduk. Yang ke-20, sebelum dan sesudah membawa jenazah. Kita buat jenazah ada wuduk. Lepas kita dah selesaikan tanamkan dia, sunat kita ambil wuduk lagi. Yang ke-21, setelah berhubungan badan. Mana setelah kita bersama-sama suami isteri, ya, melakukan perhubungan suami isteri, sunat kita ambil wuduk sebelum kita nak tidur lah, ya. Tapi kalau kita dah berhadas besar, kalau nak salat, itu wajib mandi. Tapi kalau belum lagi nak salat, jadi kita dalam hadas besar, jadi sunat kita berwuduk. Jadi tuan pengarang kita gunakan istilah setelah berhubungan badan. Maknanya perhubungan badan tu jima' lah, ya, bersama suami isteri. Yang ke-22, setelah mencukur bulu kumis, bulu kemaluan dan rambut kepala. Ini semua yang kita cukur, kita potong tu, sunat kita berwuduk. Yang ke-23, setelah menyentuh orang kafir. Menyentuh orang kafir. Ustaz, kenapa? Kita tak tahu lah orang kafir tu dia pegang apa, kita tak tahu. Kita ambil wuduk. Dan kalau kita lihat sekarang pula, dinasihatkan kita selalu basuh tangan. Bila balik daripada keluar rumah, balik basuh tangan. Jadi ini Islam dah ajar kita ambil wuduk. Bukan basuh tangan lagi, cuci muka, cuci kaki sekali. Dan ke-24, jika terkena ain. Ain itu pandangan yang kurang baik. Pandangan iaitu pandangan sinis. Pandangan orang iri hati. Pandangan orang hasad dengki. Dia tengok kita, itu ada campurannya. Syaitan. Syaitan pun ikut sama penglihatan tu, kena pada orang tu. Sebab tu di sini kita bacakan doa untuk anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil yang terkena. Orang-orang perempuan yang lemah-lemah biasa kena. Pandangan mata yang ada, kita katakan pandangan mata syaitan. Itu namanya ain. Ain dari segi bahasa Arab tu mata, ya. Begitulah dalam kitab Bushrul Karim disebutkan dia di panjang lebar lah. Nah, selesai kita situ, kita masuk pada syarat-syarat wuduk. Jadi kita dah habis dah bab rukun wuduk dan kemudian sunat-sunat yang disunatkan untuk kita berwuduk. Dah masuk kita syarat-syarat wuduk. Wallahu a'lam. Kita dari situ tuan-tuan, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti mana yang telah saya janjikan, Siti Aminah, Sayyidatina Aminah, iaitu ibu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sewaktu beliau mengandungkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan beliau dapat alamat dan tanda, ya, bahawa nabi-nabi yang datang mengucapkan tahniah kepada Sayyidatina Aminah, bahawa engkau mengandung seorang Nabi Allah, seorang kekasih Allah, seorang pemimpin yang akan membawa manusia kepada jalan Allah, ya, dan sebagainya yang telah saya syarahkan sewaktu di Masjid Al-Amin, ya, pada malam 1 Rabiul Awal. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jadi hari ini kita dah masuk hari 2 Rabiul Awal dan malam ni ialah malam yang ke-3 Rabiul Awal. Jadi semalam tu ialah semalam 1 Rabiul Awal dan malamnya ialah malam 2 Rabiul Awal. Jadi malam 2 Rabiul Awal semalam Ustaz tak cakap, ya, apa yang Siti Aminah nampak, ya. Jadi hari ini saya akan sebutkanlah. Semalam dah terlupa, dah terlajak sikit, ya. Jadi Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
pada malam 1 Rabiul Awal, itu malam hari Sabtu, malam Ahad yang lepas ya. Siti Aminah mendapatkan ketenangan, ketenteraman yang luar biasa yang tak dirasakan sebelumnya. Masya Allah, orang ibu-ibu ni kalau mengandung waktu saat-saat akhir, gelisah, sakit, pening kepala, mabuk, macam-macam. Tapi Siti Aminah tidak. Ini kerana fadilat, kelebihan, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aminah tak rasa apa-apa pun, tenang setenang-tenangnya. Pada malam yang kedua Rabiul Awal, semalam malam kedua Rabiul Awal, maka seruan gembira datang kepada ibundanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aminah, yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Jadi satu suara dia terdengar, "Ya Aminah, gembiralah engkau, kerana engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah pada malam yang kedua Rabiul Awal. Hari ini 2 Rabiul Awal, dan malam ini malam 3 Rabiul Awal. Maka pada malam 3 Rabiul Awal datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan yang mulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT." Ini Siti Aminah mendengarkan suara ini. Jadi Siti Aminah sekarang soalannya, dia tahu tak yang anak yang dikandung itu Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah, yang sangat mulia, sangat agung? Jawapannya yes, dia tahu. Dan perkara ini sudah berlaku sebelum lagi dia mengandungi pada saat yang akhir. Pada awal lagi kita dah sebutkan, Nabi Adam datang, Nabi Nuh datang, Nabi Idris datang, Nabi Hud datang, Nabi Isa AS datang. Berita gembira yang kau mengandung seorang Nabi Allah akhir zaman. Jadi Siti Aminah tahu. Tak gembira dia? Sudah pasti dia gembira. Sebab dia tahu anaknya dia mengandung ini yang akan dilahirkan menjadi pemimpin dunia dan pemimpin manusia seluruhnya. Sayyidul Alamin, penghulu sekalian alam semesta ini. Jadi soalannya, ibu Nabi ni beriman tak? Kalau dia tahu semua ni, apakah dia nak sembah pada patung? Dia nak mengatakan patung tu Tuhan? Maha suci Allah, jauh sekali. Tapi itulah nanti kita akan satu bab, apakah ibu bapa Nabi itu orang beriman ataupun kafir. Itu memang ada orang-orang yang tak senang hati dengan Nabi SAW, yang marah pada Nabi, na'udzubillah. Ini umat manusia sendiri, orang beriman sendiri, orang Islam. Tapi apa nak buat, dah bagian mereka macam tu. Jadi pada malam yang ketiga, malam ini malam 3 Rabiul Awal, Siti Aminah didatangi dengan suara yang menyeru, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung lagi yang mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Jadi di sini datangnya sifat Nabi, sentiasa memuji. Mana Nabi SAW ni orang yang sentiasa memuji Allah. Dan memang itu sifat Nabi SAW. Bahkan Nabi itu berzikir mengingati Allah tak berhenti 24 jam. 124,000 nafas yang Nabi keluar masuk, 124,000 hatinya itu mengingati Allah. Dan sentiasa bersyukur pada Allah. Siang malam Nabi sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Sampaikan Nabi solat sampai bekat-bekat lututnya ataupun betisnya. Itulah dia tuan-tuan. Itu pada malam yang ketiga. Kemudian nanti besok hari yang ketiga, malam yang keempat, kita akan sambung lagi apakah yang dialami oleh Siti Aminah, Sayyidatina Aminah, iaitu masa saat akhir dalam bulan Rabiul Awal untuk nak melahirkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi seperti mana yang saya janjikan, InsyaAllah hari ini kita membaca terjemahan daripada kitab Dibai. Ya, kitab Dibai yang selalu kita baca di dalam maulid kita ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya dah postkan dalam Telegram, dalam Telegram saya ya, Telegram tu satu yang for chat channel tu. Jadi tuan-tuan boleh buka ya, iaitu Dibai bahasa Melayu.
Yang semalam saya hantar tu yang bagian petang itu saya dah delete, saya bawa hantar malam lagi, iaitu yang lebih sempurna lagi ya. Jadi mereka yang ada handphonenya ataupun laptopnya ya, bolehlah mereka buka ya untuk mereka melihat kepada apa yang saya hantarkan semalam malam ya. Di Ba'i Melayu, bismillahirrahmanirrahim ya. Selepas daripada Ya Rabbi salli ala Muhammad tu, kemudian kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu muka surat yang ke berapa tu ya? Tak ada tu muka surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami Allah telah membukakan bagi perjuanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Ayat ini Allah Taala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada pulangnya Nabi dari Hudaibiyah. Hudaibiyah itu iaitu satu kampung di sebelum masuk kota Mekah ya. Di perbatasan antara tanah halal tanah haram Mekah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijrah mendapat mimpi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat umrah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya seramai 3,000 orang pergilah nak buat umrah, nak pakai ihram. Sampailah dia di Hudaibiyah, Nabi berhenti. Dan kemudian Nabi minta izin dengan ketua-ketua Mekah. Ketua-ketua Mekah kata tak boleh. Tahun depan baru boleh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik ke Madinah. Jadi walaupun Nabi balik tu nampak macam Nabi kalah, tak dapat buat umrah, tapi Allah turunkan ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan bagi kau ya Muhammad kemenangan yang besar. Fathan tu makna kemenangan lah ya. Tapi ini dijelaskan perjuangan kemenangan yang jelas lagi nyata. Inilah merupakan satu busyra, iaitu berita gembira pada Nabi yang di mana Mekah akan nanti jatuh ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, bahkan Islam akan berkembang dengan luas. Itulah dia. Jadi ini satu berita gembira Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Allah tambahkan lagi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, serta menambahkan kau hidayat ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. 3 perkara yang disebutkan di sini. Liyaghfiralkallah, Allah ampunkan kau. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, apa yang telah terdahulu daripadamu, dosa-dosa dahulu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang kemudian. Jadi makna Nabi ni apa dosa pun yang dulu dan yang akan datang semua dah diampunkan Allah. Soalan kita, adakah Nabi itu berdosa? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab Nabi itu maksum. Semua Nabi-Nabi maksum. Lebih-lebih lagi Sayyidul Mursalin, ketua sekalian Nabi-Nabi, Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak berdosa. Tapi kalau Nabi dah tak berdosa, kenapa pula Allah Ta'ala sebutkan yang diampunkan Allah kan dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian? Kata-kata ini sebenarnya kata ahli ulama sebagai nak menunjukkan bahawa Allah pelihara Nabi. Dah kalau diampunkan tu maknanya tak ada dosa. Tapi bukan tak ada dosa setelah dia buat dosa, tapi dia pelihara daripada dosa. Dosa dahulu pun tak ada. Sebelum Nabi diangkat seorang Nabi pun Nabi tidak buat dosa. Dan setelah Nabi diangkat seorang Nabi pun Nabi tak ada buat dosa. Jauh sekali daripada yang haram. Yang makruh pun Nabi tidak buat. Itulah dia tuan-tuan, junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW. Wa yutimma ni'matu 'alaika, dan Allah sempurnakan nikmatnya atas engkau ya Muhammad. Makna Allah kurniakan Nabi nikmat yang paling besar sekali yang tak pernah diberi pada sesiapa. Ustaz, kalau begitu kenapa Nabi hidup susah? Kenapa Nabi hidup miskin? Kenapa Nabi kelaparan, kebuluran?
Jawapan kita, nikmat ini bukan hanya semata-mata kita pandang pada nikmat mata yang kita nampak berkebendaan, tapi nikmat ini ialah darjat yang tinggi, yang mulia, yang tak dicapai oleh sesiapa pun, melainkan dialah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itulah nikmat yang Allah beri pada kita. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan Allah senantiasa akan memimpin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala senantiasa memimpin Nabi kita. Nabi kita tidak akan tersilap dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan dengan sebabnya Allah memberikan kau ya Muhammad Rasulullah SAW pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada bandingannya. Masya Allah. Allah Ta'ala telah beri janji untuk membela Nabi, membantu Nabi dalam apa juga keadaan. Sebab itulah di sini alhamdulillah Allah Ta'ala setelah wafatnya Nabi SAW, agama Islam terus berkembang dengan begitu pesat. Dalam tempoh tak sampai 50 tahun sudah jatuh kerajaan Rom, kerajaan Parsi di tangan umat Islam. Alhamdulillah. Dan kemudian diakhiri dengan kata daripada Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu sendiri, iaitu rasul seorang manusia daripada jenis kamu. Berat atasnya apa yang kamu susahkan. Apa yang kita rasa kesusahan, Nabi pun rasa susah hati. Bahkan dalam hadis menyebutkan, tidaklah seseorang kamu yang terkena dengan satu selumbar, satu jarum di kaki dia, melainkan aku akan merasakan kesakitannya. Nabi sayang kita, tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni yang kita kesakitan, mengadu dan macam-macam, Nabi pun merasakannya. Habis Ustaz, kalau Nabi rasakannya, takkan Nabi tak doa? Nabi sentiasa mendoakan kita, tapi hikmah Allah mengatasi segala-galanya. Ya, sudah tentu ada hikmah Allah. Berat atasnya apa yang kamu susahkan, dan dia amat suka, sayang kepada kamu, dan dengan orang-orang beriman sangat mengasihani. Di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan nama harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf iaitu yang sangat belas kasihan, rahim yang sangat kasih sayang. Ini dua adalah sifat Allah. Allah namakan Nabi kita dengan nama sifat Allah, raufur rahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, maknanya Allah Ta'ala punya sifat yang mulia itu diberikan, dipinjamkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan bagaimana Nabi itu sangat kasih sayang kepada orang yang beriman. Tapi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rupa tinggi darjatnya, ada juga orang yang engkar. Maka Allah menyambung dengan katanya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, iaitu kalau orang yang tak nak terima dakwah kau ya Muhammad, katakanlah hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kepada dialah aku berserah, dan dia adalah empunya arasy yang agung. Ini ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampailah kepada wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat ini sangat-sangat besar darjatnya, sehingga kan dia merupakan sebab Nabi sayang kepada seorang yang membaca ayat ini. Satu masa seorang guru agama ataupun mufassir yang bernama Mujahid, dia sedang duduk mengajar, ni tabi'in, dan dia didatangi oleh seorang ulama, wali Allah yang bernama Sirrus Sakti. Dia pun masuk ke dalam majlisnya. Maaf, iaitu Syekh Shibli rahmatullah alaih masuk dalam majlisnya. Maka Mujahid pun berdiri memberi penghormatan. Lepas dah habis selesai majlis, orang bertanya, ya Syekh, kenapa kau berdiri kepada Syekh iaitu Syekh Shibli rahmatullah alaih? Maka dia kata, aku bermimpi semalam bahawa Syekh Shibli rahmatullah alaih didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan mencium dahinya. Nabi cium dahinya Syekh Shibli ni. Kemudian aku bertanya pada Rasulullah, kenapa kau cium dahi dia? Nabi SAW jawab, aku sangat suka pada orang ni kerana setiap lepas mayang dia tak pernah meninggalkan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ali sampai akhirnya. Dan kemudian dia berselawat padaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puannya, insya-Allah amalkanlah laqad ja'akum ni setiap hari ya. Lepas mayang 5 waktu kita baca, dan kita baca selawat. Sekali aja kita baca laqad ja'akum sampai akhir dan satu selawat. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita berhenti pada perkataan ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu padanya dan ucapkanlah salam yang baik padanya, dan segala pujian serta puas sanjungan Allah dan bagi Allah Tuhan alam semesta ya. Jadi tuan-tuan, kita sampai pada dengan nama Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dan marilah sama-sama kita mendengarkan satu qasidah daripada Ustaz Abdul Hakim ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب هداك الكون الرحيب رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد
جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan bertawassul kepada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi kami ya Allah. Dapatlah kami menghadap wajah Nabi kami ya Allah. Kami rindu dan kami kasih pada Nabi kami ya Allah. Tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami, dan janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah. Dan temukanlah kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah semua hajat-hajat kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, dan angkatkanlah penyakit COVID-19 ini daripada kami, masyarakat kami, negara jiran kami, dan seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita berselawat pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, InsyaAllah para jemaah yang mana ada kelapangan pada malam ini,
Selepas daripada salam maghrib jam 7.30 malam, ada kuliah yang saya sampaikan di Masjid Sultan Singapura, iaitulah kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan tentang perihal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah lepas salat Isyak jam 9 malam di Masjid Hasanah Teban Garden Singapura, iaitu pada jam 9 malam pengajian kitab Al-Hikam. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insyaAllah sampai sini saja untuk kita pada petang ini. Saya nak sampaikan berita kepada mereka yang telah order kitab yang telah, iaitu kitab fikih yang kita belajar ini, yang telah order second batch, kitab pun telah sampai di tangan kami. InsyaAllah dalam minggu ini kita akan edarkan dan kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dia supaya bersiap sedia insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada mereka yang telah derma untuk pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di negara Kemboja, dan juga mereka yang derma untuk fakir miskin, anak yatim, dan juga untuk yang memberikan menyalurkan zakatnya. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.